Perpecahan berlaku kerana amanat yang dikeluarkan oleh fulan bin fulan. Masyarakat berlakunya perpecahan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi meleraikan permasalahan ini, khatib tidak akan menggunakan pandangan manusia. Saya tidak akan mengumpul dan mengambil pandangan manusia. Saya juga tidak akan mengambil pandangan ahli politik. Kerana bagi saya, selama mana saya mengambil pandangan manusia, pandangan ahli politik, pandangan orang-orang tertentu, selama itulah ada yang menolak dan ada yang menerima. Sebaliknya, saya akan mengambil langsung pandangan yang paling berautoriti, iaitulah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairan wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kamu berbalah, kamu bertelingkah, kamu berkelahi, kamu berselisih, termasuklah jika sekiranya kamu berpecah belah, wa imma kerana isu amanat, wa imma kerana isu pandangan yang berbeza, maka jangan rujuk kepada pandangan fulan bin fulan. Jangan rujuk kepada pandangan orang-orang tertentu. Selama-lamanya tak akan menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya, rujuklah pandangan tersebut, puncanya rujuklah kepada Allah dan Rasul, rujuklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itulah penyelesaian sebaik-baiknya. Oleh yang demikian, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mendengar pandangan yang muktamad, yang boleh diterima oleh mana-mana politik Islam di Malaysia, yang boleh diterima oleh mana-mana orang Islam di Malaysia. Pandangan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-100. Apa punca orang Melayu Islam berpecah di Malaysia? Dengarlah firman Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu taat akan satu golongan mereka yang mempunyai kitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian, kamu ambil ajaran mereka, kamu ambil ideologi mereka, kamu ambil pandangan mereka, kamu ambil perjuangan mereka, nescaya mereka akan memesong dan memalingkan kamu daripada menjadi orang-orang yang beriman kepada menjadi orang-orang yang kufur engkar. Jawapan yang bersifat jelas dan mu'tamad, jawapan yang bersifat qat'ud dilalah, jazam, yang disebut secara munassan di gazette black and white di dalam Al-Quranul Karim. Justru ayuh dengarlah wahai umat Islam, dengarlah wahai ulama Islam, dengarlah wahai pemimpin politik tanah air di Malaysia, dengarlah wahai ahli kuasa fatwa kebangsaan di Malaysia. Sesungguhnya punca perpecahan yang berlaku di Malaysia, khasnya di kalangan umat Islam, kerana nun di sana adanya di kalangan orang yang mengaku dirinya Islam dan beriman.
yang mengucap dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetapi dalam masa yang sama mereka menganut ideologi yang bukan Islam, yang didatangkan oleh orang-orang Yahudi dan Kristian, yang hadir dalam bentuk ideologi yang bukan Islam, yang dikenali hari ini sebagai sekularisme, nasionalisme, kapitalisme, pragmatisme, pancamodernisme, hedonisme, komunisme, yang kesemuanya adalah terbabas daripada ajaran Islam yang sebenar. Yang kesemua ideologi ini bermazhab dengan mazhab iblisme. Sifat kepada ideologi ini aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan tunduk kepada Allah, enggan tunduk kepada Islam yang sebenar, wastakbara, dan angkuh. Akhirnya mereka diklasifikasikan sebagai warga yang kufur dengan Allah Azza wa Jalla. Apabila semangat ini, ideologi ini dilontarkan kepada orang Islam, yang pada peringkat awalnya doktrinasi ini ditanam oleh penjajah yang menjajah tanah air umat Islam, dan apabila negara kita mencapai kemerdekaan, bagaimana ideologi yang songsang dan menyeleweng ini dipanjangkan lidah perjuangannya oleh anak-anak tempatan negara kita di Malaysia. Maka di kalangan itu mulai adalah orang-orang Islam yang tohor dan cetek akan agama mereka dengan Islam, mengikuti akan fahaman tersebut, mengikuti akan ideologi tersebut. Kesan daripada ideologi tersebut inilah mereka melihat Islam dengan wajah yang sempit. Mereka tidak lagi melihat Islam sebagai way of life, Islam yang bersifat syumul dan komprehensif, Islam yang di dalamnya lengkap dengan sistem. Tidak melihat lagi Islam sebagai payung besar yang menaungi hidup mereka di lapangan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, hubungan antara bangsa dan seumpamanya. Sebaliknya mereka melihat Islam dalam view yang sempit, Islam dalam bentuk ritual hidup beragama, solat, puasa, zakat, haji. Islam tidak boleh mentadbir negara. Daripada ideologi sekularisme inilah lahirnya satu fahaman di kalangan orang-orang Melayu Islam, berakhir dengan slogan agama suku, politik suku. Anak yang dikandung daripada agama suku, politik suku inilah tertutur bahasa yang mengatakan kita tidak boleh nak mentadbir negara dengan Islam. Kita tidak boleh nak melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Kita tidak boleh untuk memerintah negara dengan hukum syarak. Bagi mereka yang celupar mulut akan bergerak selangkah lagi. Hukum hudud lapuk, potong tangan, ini tidak sesuai di Malaysia. Saudara-saudara sekalian, semua ucapan-ucapan ini berlandaskan kepada fahaman agama suku, politik suku. Semua tutur bicara ini berpaksikan kepada pemikiran ideologi sekularisme, memisahkan agama daripada kehidupan, yang lahir daripada faham sekularisme yang didatangkan oleh penjajah Kristian. Ini yang disebut oleh Allah di awal tadi. Apabila di kalangan umat Islam yang menganut fahaman ini, sedar tak sedar ada di kalangan mereka yang telah melafazkan kalimah kekufuran. Dan betapa bahayanya
kuatnya akan ideologi ini, sehingga menyaksikan bukan sahaja di Malaysia, bahkan di negara-negara umat Islam yang dilanda dengan faham sekularisme juga menerima tempias yang sama. Sebagai contoh, di Mesir, apabila dihapusnya sistem pemerintahan Islam, di Turki apabila dihapusnya sistem pemerintahan Islam, ke semua negara-negara ini yang menjadi nadi kepada umat Islam terdahulu berada dalam keadaan perpecahan di kalangan umat Islam. Justru punca perpecahan di kalangan umat Islam bukan kerana alim ulama yang menyedarkan mereka kepada Islam, bukan kerana fatwa yang dikeluarkan oleh ulama tentang bahayanya faham sekularisme, tetapi perpecahan kerana non di kalangan adanya, khasnya di kalangan pemimpin-pemimpin umat Islam yang cuba mengalih pandangan hidup mereka daripada khadi', tunduk dan patuh kepada ajaran Islam yang sebenar, melencong kepada ideologi sekular. Justru kita lihat bagaimana pada peringkat awalnya bersatu atas nama Islam, datang ideologi sekular memecahkan kesatuan umat Islam. Ada yang maintain istiqamah dengan perjuangan Islam, dan ada yang mulai melencong daripada perjuangan Islam kepada perjuangan sekular, kepada perjuangan nasionalis, kepada perjuangan agama suku, politik suku. Maka pada satu sudut pandang ini dilihat perpecahan. Siapa yang tukang pecah dan siapa yang tukang belah? Jawabnya ialah ideologi sekularisme yang dibawa oleh penjajah Yahudi dan Kristian, yang disambut oleh pemimpin-pemimpin umat Islam yang menyambung lidah perjuangan, bukan di kalangan para ilmuwan Islam, bukan di kalangan tok-tok guru yang mengajar kitab siang malam pagi dan petang. Bukannya perpecahan datang daripada mana-mana isu fatwa ataupun amanat, kecuali kesemua, wa imma atas nama hukum, wa imma atas nama fatwa, wa imma atas nama amanat, adalah bertujuan untuk mengekalkan orang Islam supaya kembali ke pangkal jalan. Ya, mungkin kalau di Malaysia kecoh dengan isu konon-kononnya amanat haji hadi punca perpecahan. Bagaimana pula dengan apa yang berlaku di Mesir, di Turki? Syekh Mustafa Sabri, mufti terakhir kerajaan Islam Uthmaniyah, yang melihat dengan mata kepalanya sendiri akan perpindahan daripada kerajaan Islam kepada kerajaan sekular yang dipimpin oleh Mustafa Kamal Atatürk. Syekh Mustafa Sabri melihat ini ancaman yang paling besar terhadap akidah umat Islam. Apabila dilihat mulai ada orang Islam berpecah kerana menganut faham sekularisme, akhirnya beliau telah mengeluarkan satu fatwa. Fatwa beliau dirakam dalam sebuah kitab yang berjudul Mauqiful Aqli wal Ilmi wal Alim min Rabbil Alamin. Pada juzuk yang keempat beliau menyebut mana-mana di kalangan umat Islam yang menganut faham sekularisme, faham agama suku, politik suku, yang menganut fahaman penjajah sekularisme, yang reda dengan faham sekularisme menjadi sistem hidup mereka, demi sesungguhnya inilah jalan pintas untuk seseorang itu murtad daripada agama Islam. Lianna fasla din 'ani siyasa bima'na annahu la yataqayyad ahkam ad-din bi ahkam siyasa. Kerana apabila umat Islam mulai menganut faham sekularisme, mulai menganut faham agama suku, politik suku, bermakna pada masa itu mereka telah memandulkan sebahagian besar hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla.
Apakah boleh kita kata bahawa fatwa ataupun amanat Syekh Mustafa Sabri punca perpecahan di kalangan rakyat Turki? Kalla wa kalla, tidak, sesekali tidak. Melainkan fatwa dan amanat inilah yang menyelamatkan akidah umat Islam di Turki dapat terus hanyut terpesong daripada ajaran Islam. Begitulah apa yang berlaku di Mesir. Apabila pemimpin umat Islam terus mengekalkan faham sekularisme dengan mengekalkan undang-undang Perancis di Mesir oleh Jamal Abdel Nasser, akhirnya menyaksikan bagaimana Syekh Abdul Qadir Audah, seorang tokoh dan ulama Islam terkenal di Mesir pada masa itu, mengarang sebuah kitab menegur pemerintah, mengeluarkan pandangan, mengeluarkan amanat, dan pandangan dan amanat beliau dirakam dalam sebuah kitab beliau yang sangat masyhur yang berjudul Al-Islam wa Awda'un Al-Qanuniyah. Beliau memberi amaran, wahai pemerintah Mesir, jangan sesekali kamu berkiblat kepada barat. Wahai pemerintah Mesir, jangan sesekali kamu memandulkan hukum dan syariat Allah dalam hidup bernegara. Jika sekiranya ada di kalangan umat Islam yang reda dengan pemerintahan dan undang-undang sekular, agama suku, politik suku di Mesir, demi sesungguhnya seseorang itu meniti atas jalan riddah akan hidupnya, murtad daripada agama Islam. Apakah boleh untuk kita berkata pandangan Syekh Abdul Qadir Audah, amanat Syekh Abdul Qadir Audah dalam kitab beliau Al-Islam wa Awda'un Al-Qanuniyah, oh ini pandangan yang boleh memecah belahkan masyarakat, ini pandangan yang menyebabkan rakyat Mesir berpecah belah? Jawapannya kalla wa kalla, tidak, sesekali tidak. Melainkan amanat dan pandangan ini bertindak sebagai payung yang menyelamatkan akidah umat Islam dapat terus sesat dan menyeleweng. Hal yang sama berlaku di Malaysia. Seharusnya kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tampil apa yang disebut amanat Haji Hadi, yang bukan untuk memecah belahkan masyarakat, tetapi untuk menjadi penyelamat, menyedarkan umat Islam akan bahaya mereka berkiblat kepada barat, menyedarkan masyarakat supaya mereka jangan mengambil ideologi sekular, agama suku, politik suku, menyedarkan masyarakat supaya mereka kembali kepada Islam yang syumul, yang lengkap dan sempurna. Justru tidak timbul soal untuk menarik balik akan amanah ini. Bahkan saya dengan tegas menyatakan bahawasanya amanah ini relevan tahun 1982, relevan sehingga tahun 2013, dan relevan sampai hari kiamat, karena ia merupakan nasihat untuk menyedarkan umat Islam agar membuat U-turn kembali ke pangkal jalan. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan disebut seorang Islam yang sempurna apabila kita menganut Islam secara keseluruhannya. Samalah seperti sebuah kereta Proton Saga barulah layak dinamakan kereta Proton Saga apabila semua komponennya, spepaknya adalah Proton Saga. Tayar jenamanya Proton Saga, dashboard jenamanya Proton Saga, steering jenamanya Proton Saga, hatta skru yang kecil pun jenamanya Proton Saga. Barulah layak untuk anda menyebut, ya aku membeli sebuah kereta Proton Saga.
Tapi kalau kita mengisytiharkan diri kita bahawa aku ada sebuah kereta Proton Saga, tiba-tiba dilihat akan keretanya, tayar Mercedes, dashboardnya kereta Fiat, bumbungnya bumbung Volvo, jawapannya ini confirm orang gila. Samalah keadaannya sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Kita menyebut amanna. Aku beriman. Iman yang mana? Tengok salat, puasa, zakat, haji ikut Islam. Tapi kenapa ekonomi tidak mahu ikut Islam? Kenapa politik tidak mahu ikut Islam? Kenapa hukum tidak mahu ikut Islam? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala memberi amaran, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, peluklah kepada ajaran Islam kesemuanya. Oleh yang demikian, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah saya mengajak tuan-tuan sekalian supaya berfikir secara tenang, berfikir secara insaf. Jangan berfikir melalui sentimen politik perkauman yang sempit. Biarpun itu tidak salah, fatwa itu tidak salah, amanah itu tidak salah, tapi oleh kerana berlainan politik tetap aku bangkang. Jangan. Kerana setiap yang kita lakukan ini akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di hadapan kita ada tua, di hadapan kita ada nazar, di hadapan kita ada sakratul maut, di hadapan kita ada mati, di hadapan kita ada kubur, di hadapan kita ada barzakh, di hadapan kita ada ba'tsah, kebangkitan hari kiamat, di hadapan kita ada hisab, di hadapan kita ada mizan, di hadapan kita ada titian sirat, di hadapan kita ada syurga, dan di hadapan kita ada neraka. Oleh yang demikian, saya menarik perhatian kepada mana-mana pihak, khususnya kepada pihak media ataupun kepada pihak establishment yang berkuasa, jangan sesekali cuba memutarbelikkan isu amanat ini. Kerana padahnya bukan kepada orang yang kamu fitnah, tetapi padahnya ialah akan terkena kepada diri kamu sendiri. Saya memberi amaran dengan merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fitnatu naimatun la'anallah man ayqazaha. Fitnah sedang tidur, Allah melaknat sesiapa yang mengejutkan fitnah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, orang mukmin yang bijaksana ialah sentiasa menghisap akan dirinya, sama ada hidupnya diredai Allah ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu harus diingat, selama-lamanya kita akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mana kita berada pada
ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang disirnai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Tidakkah pada setiap pagi kita membaca qunut? Apakah signifikan daripada qunut? Memohon hidayah. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Allahumma hdini fi man hadait. Wahai Allah, tunjuklah kepadaku hidayah sebagaimana kamu telah tunjukkan kepada orang lain. Wa'afini fi man afait. Wahai Allah, tolong afiatkan aku sebagaimana kamu afiatkan orang lain. Wa tawallani fi man tawallait. Wahai Allah, tolong bimbing, heret akan tangan aku ini masuk syurga sebagaimana kamu mengheret tangan orang lain masuk ke syurga. Inilah yang kita rintih, yang kita munajat kepada Allah pada setiap pagi. Tiba-tiba bila datang para ulama menyedarkan kita, ini Islam, ini jahiliah, ini tauhid, ini syirik, ini zalim, ini adil, ini jalan ke syurga, ini jalan ke neraka, ini taat, ini maksiat, ini batas-batas iman dan ini kufur. Tiba-tiba kita melenting, ulama ini telah membuat kami pecah belah, ajaran orang ini telah menyebabkan kami pecah belah rakyat Malaysia, fatwa ulama ini telah menyebabkan kami rakyat Malaysia pecah belah, amanah ulama ini telah menyebabkan kami pecah belah. Astaghfirullahalazim. Yang kamu minta dalam kunut yang mana? Yang kamu bangkang yang mana? Apakah kamu memilih fastahabbul ama anil huda? Kamu lebih memilih jalan masuk neraka daripada masuk syurga. Mudah-mudahan persoalan ini harus dijawab dengan ainul basirah, dengan mata hati, bukan dilihat dengan mata nafsu yang selama-lamanya kita tak akan bertemu jalan pulang kembali kepada Allah. Akhirnya marilah sama-sama kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzim wa mansurna alaihim. Allahumma islam, Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa asakir al-muwahhidin wal mujahidin fi kulli zaman wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqim.